Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Pada petang ini kita akan mengadakan akad nikah antara dua pengantin. Pengantin lelaki kita adalah Ahmad Muizuddin Irsyad bin Muhammad. Okay. Pengantin perempuan kita adalah Nadia Atirah binti Zahari. Betul? Sudah sahih. Saksi yang pertama bagi lelaki adalah Aizi Harizal bin Kamal. Ada? Tukar siapa? Saksi yang kedua bagi lelaki adalah Muhammad Syafazli bin Muhammad Fazil. Dua-dua tukar. Ganti mana ganti banyak ganti dia. Fotos tu kenalan dengan tuan dia. Tuan di sini sana di sini. Mana itu tak kuat. Tak kuat lagi. Sampai tahun lalu tu kau. Ha? Tak bagi nama kau. Nama saksi lagi ke tak? Saksi satu mana dia tu? Sampai saksi satu. Ha? Okay, saksi pertama bagi lelaki adalah Muhammad bin Yusuf. Ada? Depan sikit saksi, dekat-dekat sikit. Saksi yang kedua bagi lelaki adalah Ahmad Amiruddin Ashraf. Ada? Amir sebelah ni. Saksi satu, saksi dua. Okay, saksi yang pertama bagi pihak perempuan adalah Suhairu Mizan. Panggil Mizan ya? Saksi ni Mizan. Saksi yang kedua bagi pihak perempuan adalah Muhammad Dahan bin Abdullah. Ada kau? Ada? Dalam. Oh, tu tak tengah. Oh, sudah mandi. Mana saksi? Itu masuk. Iya, dapat di mandi. Dapur main-main. Sebelah ni. Mana payung nak saksi ini? Tak jumpa lagi saksi payung gini. Okay, wali kita pada petang ini adalah Zahari bin Yusuf. Okay. Betul dah kat duduk. Okay, setelah kita perkenalkan pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi bagi pihak lelaki, saksi bagi pihak perempuan beserta dengan wali. Kita mulakan majlis akad nikah kita dengan meminta keizinan, meminta persetujuan daripada pengantin perempuan untuk dinikahkan. Jadi pengantin perempuan sila beri keizinan, sila beri persetujuan untuk dinikahkan dengan pasangannya kepada walinya itu bapanya. Sila baca nombor 1. Bunga tu dia ketuk pula. Dia ketuk pegang bunga. Bahawa saya Nadia Atirah binti Zahari dengan sesungguhnya mengizinkan kepada Zahari bin Yusuf bapa kepada saya menikahkan dengan Ahmad Muizuddin Irsyad bin Muhammad dengan mas kahwin sebanyak RM700 tunai. Okey, wali baca nombor 2, wakil kepada saya. Kalau tidak, nikah sendiri. Baca nombor 2. Kalau tidak, nikah sendiri ya. Kalau tak wakil, nikah sendiri. Baik. Bos pek. Bahawa saya Zahari binti Yusuf dengan sesungguhnya memberi wakil kepada Haji Mak Lazim bin Maska mengakadkan nikah Nadia Atirah binti Zahari, anak saya dengan lelaki bernama Ahmad Muizuddin Irsyad bin Muhammad dengan mas kahwin sebanyak RM700 tunai. Dan saya mengaku bahawa bakal pengantin ini tidak ditegah untuk dinikahkan mengikut hukum syarak. Tak baca tu.
Okey, terima kasih kepada pengantin perempuan yang telah memberi keizinan, yang telah memberi persetujuan untuk dinikahkan dengan pasangannya kepada walinya atau papanya. Dan walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan pasangan ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita akan nikah, marilah sama-sama kita dengar sedikit nasihat mengenai perkahwinan, itu khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwan muslimin, adalah perkahwinan itu satu perkara yang sangat digalakkan oleh agama Islam. Dan sebaliknya bercerai itu talak itu perkara yang dibenci olehnya. Sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, abghadul halal ilallahi talaqa. Maksudnya sebenci-benci di antara yang halal di sisi Allah Ta'ala ialah bercerai, yakni talak. Maka bercerai itu akan menimpa diri dan masyarakat dengan kekacauan dan perak-peranda dan pecah belah di dalam sesuatu keluarga, dan menimpa anak-anak dengan ketinggalan pendidikan dan juga kelemahan penjagaan. Tetapi jika sekiranya lelaki tidak berdaya upaya nak menyempurnakan kewajipan yang lazim atau yang patut bagi dengan dirinya terhadap isterinya, atau tiada lagi harapan yang boleh memperbaiki kehidupannya, maka hendaklah dicerai dengan baik. Janganlah ia menyia-nyiakan perempuannya itu dengan digantungkan dia kerana mengambil balik barang yang telah diberi kepada mereka itu. Kerana yang demikian itu dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la ta'duluhunna litazhabu biba ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Maksudnya janganlah kau tahan dan susahkan perempuan supaya kamu dapat setengah-setengah barang yang telah kamu berikan kepadanya, dikecualikan sekiranya mereka wajah entran terhadap kamu. Dan firmannya lagi yang bermaksud, jika kamu nak menukar perempuan dengan lain dan kamu telah beri kepada perempuan itu mas kawin sepikul umpamanya, maka jangan kamu ambil balik daripadanya sesuatu. Adakah patut kamu mengambil balik, menanyanya dan melakukan dosa yang terang? Betapakah kamu mengambil balik sesuatu daripada mas kawin kamu, padahal kamu telah seketiduran dengannya dan ia telah mengambil persetujuan dan teguh dengan kamu. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Maksudnya sebaik-baik orang di antara kamu itu ialah mereka yang baik dengan ahlinya, dan aku sebaik-baik orang bagi ahliku. Ikhwan muslimin, inilah sedikit daripada nasihat, mudah-mudahan Tuhan memberi taufik kepada kita sekalian. Maka ambillah tauladan bagi orang yang berfikiran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lissa'i wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Okey, selesai kita dengar sedikit nasihat mengenai perkahwinan, itu khutbah nikah. Sebelum saya akan nikah, saya terang dulu rukun-rukun nikah. Jadi
rukun nikah itu 5 perkara. Yang pertamanya lelaki. Jadi pengantin lelaki kita pada petang ini adalah Ahmad Muizzuddin Irsyad bin Muhammad daripada Pengadang Baru, Kuala Terengganu. Kata pula tu ada pula Sekati. Asausu. Ya. Okey. Betul bang, betul bang. Main naik bang. Okey, saksi yang kedua. Rukun nikah yang kedua adalah perempuan. Jadi pengantin perempuan kita pada petang ini adalah Nadia Ajirah binti Zahari yang telah memberi keizinan, yang telah memberi persetujuan untuk dinikahkan dengan pasangannya kepada walinya. Rukun nikah yang ketiga adalah wali. Wali pada petang ini adalah bapa kandung kepada pengantin perempuan, itulah Zahari bin Yusuf, yang telah menerima keizinan daripada pengantin perempuan untuk dinikahkan dan telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan pasangan ini, insyaAllah. Rukun nikah yang keempat adalah 2 orang saksi. Jadi saksi yang kita panggil 4 orang ini merupakan saksi bagi barang-barang dokumen-dokumen yang diperlukan oleh jabatan. Di mana yang diserahkan kepada saya ini bersama-sama borang permohonan berkahwin dan surat kebenaran berkahwin. Tak sambung. Apa tutup lau? Mana? Tak apa, jangan marah. Okey. Okey, saksi yang kita panggil 4 orang ini merupakan saksi bagi barang-barang dokumen-dokumen yang diperlukan oleh jabatan, di mana yang diserahkan kepada saya ini bersama-sama dengan borang permohonan surat kebenaran perkahwin. Jadi untuk mendapat kelulusan permohonan perkahwinan, kita perlu kepada 4 orang saksi. Rukun nikah kita adalah 2 orang saksi. Jadi saksi yang kita lantik pada petang ini adalah saksi yang pertama kita lantik, saksi pertama bagi pak lelaki Muhammad bin Yusuf. Jadi Muhammad bin Yusuf ni berhubungan dengan pengantin. Okey, saksi yang pertama kita lantik sebagai saksi majlis akad nikah yang kita rekod dalam buku daftar nikah kita adalah bapa kepada pengantin lelaki, itulah Muhammad bin Yusuf. Nama mudah kali ya, Muhammad bin Yusuf. Okey, saksi yang kedua kita lantik sebagai saksi majlis akad nikah yang kita rekod dalam buku daftar nikah kita adalah saksi yang pertama bagi pihak perempuan Suhairul Mizang bin Ghazali. Berhubungan Mizang ni dengan pengantin puan? Berhubungan. Pak saudara. Saya tahu dah, orang lain tak tahu. Saya tahu dah pak saudara. Dia tak nak sepupu kita mana. Okey, saksi yang kedua yang kita rekod dalam buku daftar nikah kita adalah bapa saudara pada pengantin perempuan, itulah Suhairul Mizan bin Ghazali. Jadi saksi ini merupakan orang yang penting dalam urusan perkahwinan. Jadi saksi yang kita lantik pada petang ini adalah orang yang penting yang boleh mencampuri sedikit sebanyak hal ehwal rumah tangga. Maksudnya jika pengantin ini ada masalah rumah tangga, tak payahlah cerita kat pejabat. Jika dia cikgu usul. Tak payah cerita kat kedai kopi, terbalik jawab kopi. Tak payah cerita kat saing-saing, tak payah. Sedikit sebanyak masalah rumah tangga cerita kat saksi yang kita lantik, yang kita amanah ni. Sebagai saksi majlis akad nikah, apatah lagi pak saudara kita, apatah lagi ayah kita. Jadi itulah tugas saksi yang diamanahkan yang kita lantik sebagai saksi majlis akad nikah yang boleh memberi nasihat, khidmat, kaunseling dan sebagainya kepada pengantin ini jika diperlukan. PT tak payah tanyalah banyak mana. Yalah. Tapi urusan perempuan jika nampak renggang, nampak tak berapa sihat tu kena tanyalah. Itu tugas saksi yang diamanahkan. Apatah lagi ayah sendiri, apatah lagi pak saudara. Okey Okey, rukun ni ya. Boleh sangatlah pihak. Jangan pihak ni pihak lembu apa. Okey, rukun nikah yang kelima adalah ijab dan qabul. Jadi syarat sah ijab dan qabul adalah terang, jelas, nyata, difahami, tidak putus mualak dan disertakan dengan mas kahwin. Ijab adalah lafaz daripada imam, qabul adalah jawapan daripada pengantin lelaki. Syaratnya terang, jelas, nyata, difahami dan tidak putus mualak. Putus mualak tu berhenti lama. Lepas lafaz daripada imam tu lambat jawab, dia bagi putus mualak, tidak sah kena akad semula. Dan disertakan dengan mas kahwin. Ada bawa mas kahwin? Selepas ini saya akan membuat penyerahan mas kahwin secara berlafaz.
Pengantin lelaki akan serah mas kahwin kepada pengantin perempuan. Saya serahlah mas kahwin saya sebanyak RM7,000 tunai. Contoh. Berarti puan pun terima, saya terimalah mas kahwin saya sebanyak berapa ribu nak? 10. 10 ada. Ni bekas kamu nak piti ya? Bekas bukan mas kahwin. Ya bu. Pegang dia dah nikah lagi. Lepas kat nikah kena awak penyerahan. Pegang begitu mana? Saksi tu je bila. Tak payahlah. Dah cukup je betul Okey, kita cukup semua rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kita boleh mulakan ijab kabul sekarang, boleh akad nikah sekarang. Adakah anda bersedia? Sedia? Kalau sedia, kita dengar sekali jawapan daripada pengadam baru. Tak lama kena. Sorry. Okey. Ayat yang terakhir saya kata dengan mas kahwin sebanyak RM700 tunai. Jadi jawab lalulah, nak dengar sekali. Nak jawab dok ni? Teh ni, teh. Biasa. Dia pas dah lesen. Mana? Okey, ke 7 hari macam. Ni roblok ni. Saya terimalah. Saya terimalah nikahnya Nadia Binti dengan mas kahwinnya RM700. Saya kuat sikit. Nak ke speaker tak? Kuat ni. Kau. Kuat ni, kuat. Kita sekali lagi. Kuat ni tu. Ayat yang terakhir saya kata dengan mas kahwin sebanyak RM700 tunai. Saya terimalah nikahnya dengan mas kahwin saya. Tu dua jawapan tu. Jangan campur. Satu nak dua. Satu hak Terengganu, nombor hak Kuala Lumpur. Terengganu dia tak ada nama dan tak ada harga. Nyonya. Sebut. Kalau Kuala Lumpur dia ada nama dan harga. Nak hak Kuala Lumpur nak pengadam baru. Terengganu sebenarnya. Ada. Saya terimalah akad nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Itu saja. Boleh? Boleh pun kena teh ke? Okey, ayat yang terakhir saya kata dengan mas kahwin sebanyak RM700 tunai. Saya terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tu sah dah. Dia kata, tu sah dah nikah. Kita kata, back to kong. Bapak minta tu. Kuat ni. Mai duduk kat Boleh Okey, sebelum kita akad nikah, mari sama-sama kita istighfar sebanyak 3 kali, minta ampun dengan Allah SWT. Kemungkinan ada lagi dosa-dosa kita yang perlu kita minta ampun, belum beristighfar, belum bertobat dengan Allah SWT. Sama ada dosa kita dengan Allah Ta'ala maupun dosa kita dengan makhluk. Itu manusia tu, ayah kita kan, mak kita dah siapa-siapa je lah. Jadi mari sama-sama kita istighfar sebanyak 3 kali, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Okey, boleh? InsyaAllah. Sama nak ke speaker. Tak. Kuat sikit. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ahmad Muizzuddin Irsyad bin Muhammad, hamba mengahwinkan dikau dan hamba menikahkan dikau akan Nadia Atirah binti Zahari yang telah wakil oleh walinya kepada hamba pada menikahkannya dengan dikau dengan mas kahwin sebanyak RM700 tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Alhamdulillah. Mudah. Maka salah perkahwinan pernikahan antara dua pengantin ini kerana kita cukup semua rukun-rukun dan syarat-syaratnya, ijab kabul pun terang, jelas, nyata, difahami dan tidak putus mualaf. Bagi memberkati majlis kita, mula sama-sama kita berdoa semoga Allah Ta'ala jadikan pasangan ini pasangan bahagia lagi diberkati insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma.
وجمع بينكما في خير اللهم لي بينهما ألفة المحبة والوداد واهدنا سبيل التقوى والرشاد. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah perkahwinan antara dua pengantin ini dan kekekalan hendaknya dengan penuh kebajikan. Jadikanlah sepanjang umurnya hidup berkasihan dan bersayangan, sentiasa dapat bertunjung ya Allah kepada jalan yang betul dan takwa. Panjangkanlah umur keduanya dalam kehidupan yang bahagia dengan hati yang suka dan dada yang terbuka. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keduanya kekal, hidup bersesuaian dan bersefahaman. Limpahkanlah keduanya rezeki yang halal serta berhasil mendapat anak lelaki dan perempuan. Allahumma jina bihudaka waj'alna mimma yusari'u fi ridhaka wa la tawallana waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi bil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim.